Okey, kita mula dengan doa dulu lah. Faiz baca doa sikit apa? Faiz. Faiz. Ya, baca doa Faiz. Doa belajar je risaulah, doa nak kelas. Faiz, ada Faiz? Ya, kejap Ustaz. Ya, okey. Tu Alia masuk balik dah. Okey. Dia lupa lah Ustaz macam mana tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li, itulah. Okey, baik. Boleh. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Amin. shrah qadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Okey. Terima kasih Faiz atas bacaan doa kan. Lama tak pergi sekolah, biasa duk baca kat kelas kan. Jadi tak ingat dah. Okey, hari ni kita sambung. Ustaz ingat kita nak perhabis dululah. Kita perhabis dulu berkaitan dengan bidang akhlak Islamiah ni. Ni tajuk yang terakhir lah untuk kamu tingkatan 2 ni. Okey. Iaitu tajuk apa? Tajuk Masjid Destinasiku. Okey. Ni tajuk yang terakhir untuk apa? Untuk bidang akhlak Islamiah. Nanti kita akan masuk bidang-bidang lain pula lah. Okey. Kita mula untuk pagi ni. Mula baca. Anis dulu lah baca. Boleh Anis? Kamu ada buku tak? Kalau ada buku, kamu buka muka surat 211 lah. Okey, muka surat 211. Okey. Kalau siapa yang nampak kat skrin ni, boleh tengok kat skrin lah. Ustaz share skrin ni. Okey. Anis ada Anis? Mula lu Anis. Anis suara ni pelan sangat lah. Boleh kuatkan sikit tak? Speaker ke apa? Kan Anis duduk jauh. Cuba. Dari segi bahasa, berasal daripada perkataan Arab sajad, tempat Sajadah. sujud. Sajadah, tempat sujud. Okey. Masjid dari segi istilah, tempat yang dibina khusus untuk solat 5 waktu dan solat sunat bagi orang Islam. Okey. Dalil sikit boleh? Dalil nakli adab di masjid. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, maksud sesungguhnya yang layak Ayat Quran ni boleh baca tak? Tak boleh. Tak boleh. Cuti ke apa? Tak apa, cuti boleh baca untuk belajar. Tak reti baca ke apa? Tak. Boleh baca kan? Tak, maksud Anis tak boleh baca tu sebab? Boleh kan? Baca. Innama ya'muru masajidallah liman amana billahi wal yawmil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata walam yakhsha ilallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Okey. Maksud sesungguhnya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat, tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya sifat yang tersebut, maka diharapkan mereka menjadi golongan orang yang dapat petunjuk. Okey, terima kasih Anis. Ustaz tak tahu maksud Anis tak boleh baca apa kan. Dia kalau
Kalau orang perempuan kat ni untuk pengetahuan tambahan kamulah kan. Untuk pelajar perempuan, kalau apa ayat Quran kalau kamu cuti lah kan, maksudnya kamu period, kamu cuti kan, kalau untuk belajar boleh je nak baca untuk belajar, tapi bukan baca Quran tu yang mushaf tu. Kalau baca sekadar dalam buku macam ni boleh baca dah, tak ada masalah. Okey. Maksud masjid. Okey. Maksud masjid dari segi bahasa dia berasal daripada perkataan Arab iaitu sajadah. Iaitu maksud dia apa? Maksud dia tempat sujud. Sajadah tu maksudnya sujud lah. Masjid tu maksudnya tempat sujud. Kan saya ikut orang tanya masjid tu apa? Masjid tu kadang perkataan sajadah, maksudnya sujud. Maksudnya tempat sujud. Sebab tu kita pergi masjid, kita salat lah. Sebab apa? Dalam salat antara ibadah ataupun rukun ataupun perbuatan kita yang kita buat antaranya kita sujud. Sebab apa sujud ni banyak dikaitkan dengan sembahyang, dengan salat, sebab sujud ni lah sebab kita merendahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Sebab kita tak boleh sujud kepada orang lain. Kita tak boleh sujud kepada mak ayah kita tak boleh sujud kepada guru kita, tak boleh sujud kepada kawan kita tak boleh sujud kepada raja. Kan, sujud ni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala je. Sebab apa? Sebab kita merendahkan diri kita. Sebab tu dipanggil masjid. Masjid ni maksudnya tempat orang bersujud lah. Maksudnya tempat kita salat. Dari segi istilah, tempat yang dibina khusus untuk salat 5 waktu dan salat sunat bagi orang Islam. Jadi maksud masjid apa dia? Tempat yang dibina khusus untuk salat 5 waktu. Maksudnya kalau kita buat satu bangunan, kan, bangunan tu kita buat untuk kita duduk. Hak tu kita tak panggil lah masjid, tu kita panggil rumah sebab kita nak duduk. Kan, ada orang buat bangunan untuk apa? Untuk dia kerja. Hak tu kita panggil pejabat. Kan, tempat dia kerja lah. Kan. Kalau kita buat satu tempat, satu bangunan untuk apa? Untuk kita dirikan salat. Itu kita panggil masjid. Tak kira lah orang panggil surau ke, musalla ke. Tapi kalau tujuan tu dibuat, dia apa dia? Dia termasuk dalam maksud masjid lah. Kita buat bangunan tadi untuk apa? Untuk bersujud ataupun untuk kita salat. Jadi maksud dia adalah masjid. Jadi tempat yang dibina khusus untuk salat 5 waktu dan salat sunat bagi orang Islam lah. Kan, kalau buat ibadah orang agama lain, kita tak panggil lah masjid. Itu panggil nama mereka lah. Bagi gereja, mereka ada apa lagi? Tokong. Kan, ada nama-nama mereka lah. Macam kita orang Islam, kita panggil sebagai masjid, tempat kita salat. Dalil naqli. Dalil naqli ni maksudnya dalil daripada Al-Quran dan juga hadis lah. Tentang adab di masjid. Sebagaimana yang Anis baca tadi lah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surah At-Taubah ayat 18. Allah Ta'ala sebut apa? Sesungguhnya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid Allah. Yang orang yang layak memakmurkan ataupun menghidupkan masjid Allah, apa dia? Orang yang beriman kepada Allah. Kan kita lah orang yang beriman ni, kita lah orang Islam ni. Dan hari akhirat, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat. Tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat tersebut, maka diharapkan mereka menjadi golongan orang yang mendapat petunjuk. Jadi kita kata apa? Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni maksudnya orang-orang yang layak. Maksudnya orang-orang yang kena pergi masjid lah. Kan, layak ni maksudnya kita kena usaha pergi masjid. Apa dia? Orang yang beriman, orang yang percaya kepada hari akhirat, orang yang mendirikan salat, orang yang menunaikan zakat. Kan, mereka tak takut melainkan kepada Allah. Itu dari segi apa? Kita kata berkaitan adab di masjid, memakmurkan masjid. Tengok sikit kat sebelah kiri ni, spektrum ilmu ni. Spektrum ilmu. Spektrum ilmu. An Uthman ibn Affan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannah mithlah. Muttafaqun alaih. Daripada Uthman bin Affan berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membina masjid kerana Allah,
Allah Subhanahu Wa Taala akan membina untuknya dalam syurga seumpamanya. Ni ganjaran pahala lah orang yang apa? Orang yang infakkan duit dia, orang yang sedekah duit dia untuk buat masjid. Kan, siapa yang buat masjid, dia pahala dia apa? Allah Taala akan bina satu buah nanti. Seolah-olahnya macam masjid jugalah dekat syurga nanti. Kan ada hadis lain sebut akan bina sebuah rumah nanti ataupun mahligai dekat akhirat nanti. Okey. Okey, Ustaz Ustaz. Sekejap. Ustaz nak ni. Okey. Sambung pula yang kedua. Hadis pula nah. Hadis pula. Okey. Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'atain qabla an yajlis. Ni adab jugalah. Nabi ajar apabila seseorang daripada kamu memasuki masjid, maka tunaikanlah salat 2 rakaat sebelum kamu duduk. Ini dipanggil apa? Dipanggil salat tahiyatul masjid. Dipanggil salat tahiyatul masjid. Okey. Jadi sunat kita ni orang Islam kalau pergi masjid, kita sebelum kita nak duduk dalam masjid, kan contoh macam orang lelaki pergi sembahyang Jumaat, nak dengar khutbah ke, ataupun orang perempuan pergi, kamu ada program ke, kan ada program dalam masjid, program camp solat ke apa-apa, maksudnya masa kita sebelum kita duduk kat masjid tu, kita apa? Kita disunatkan salat sunat 2 rakaat. Apa dia kita panggil? Salat tahiyatul masjid. Okey, kita panggil salat tahiyatul masjid. Ni adab lah. Okey. Adab kita orang beriman ni, maksudnya bila masuk masjid, Nabi ajak kita salat 2 rakaat. Jadi samalah macam orang lelaki, contoh kan, macam Faiz pergi masjid solat Jumaat. Kan sampai kat masjid, kita kata khatib dah tengah baca khutbah. Kan bila khatib baca khutbah, maksudnya apa? Sebelum kita duduk, kita disunatkan dulu. Salat sunat tahiyatul masjid. Kan itu pada hari Jumaat lah. Kalau waktu lain pun samalah. Kecuali bila kita sampai kat masjid, imam duduk tengah semayang dah. Semayang zuhur ke, asar ke, maghrib ke. Kalau imam duduk tengah semayang dah, kita tak payahlah salat sunat tu kita terus semayang fardu lah. Yang tu tak apa. Kecuali kalau kita tidak didirikan salat jemaah kat masjid, kita disunatkan bila masuk masjid sebagai tanda penghormatan kepada masjid, kita salat sunat 2 rakaat. Dipanggil tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Okey, ni tambahan je lah. Okey, kita tengok adab di masjid. Syafiqah. Apa dah? Oh, Syafiqah tu keluar dah. Alia dah Alia. Alia dengar tak? Dengar? Okey, Alia sambung dah. Nampak tak? Ada buku kan? Ada? Ya, sambung tu. Adab di masjid. Masuk ke masjid, sentiasa membaca doa. Allahumma aftahli abwaaba rahmatika. Maksud, ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu kepadaku. Membaca salawat ketika melihat masjid. Mendahulukan kaki kanan. Tidak membawa sesuatu yang berbau sehingga mengganggu keselesaan jemaah yang berbau. Berada di dalam masjid, menunaikan solat sunat Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Yang ni yang Ustaz sebut tadi tu. Okey. Niat beriktikaf.
beriktikaf selepas selesai solat sunat tahiyat masjid, duduk dengan tertib menghadap kiblat, menjaga ketenteraman masjid, berzikir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu dan berselawat, memperkatakan sesuatu yang berfaedah. Keluar dari masjid. Sunat membaca doa. Allahumma inni as'aluka min fazlik. Maksud, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, berikanlah kelebihan kepadaku. Memulakan langkah dengan kaki kiri. Memberi salam kepada mereka yang berada di dalam atau berhampiran pintu masjid mengikut keadaan. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih. Alia kan? Alia. Okey. Okey. Adab di masjid ada 3 lah. 3 benda. Kan? 3 dari segi dia punya ni lah pembahagian dia. Pertama dari segi masuk ke masjid. Maksudnya ketika kita nak masuk, apa perkara, apa adab dia. Okey. Yang kedua, berada bila kita duduk dalam masjid. Apa adab duduk dalam masjid. Yang ketiga, adab ketika keluar daripada masjid. Okey. Okey, yang pertama, adab ketika masuk ke masjid, pertama kita sunat baca doa ni lah. Ni berdasarkan hadis Nabi ni, Nabi ajak, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ni nak kena hafal lah kalau nak baca kan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Maksud dia apa? Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu kepada aku. Okey. Lepas tu membaca selawat ketika melihat masjid. Kan ni tambahan lah. Okey, mendahulukan kaki kanan. Nak masuk masjid, kita dahulukan kaki kanan. Yang seterusnya tidak membawa sesuatu yang berbau. Okay, sehingga mengganggu keselesaan jemaah lain. Kan? Banyaklah ni. Kok makan bawang putih ke, ataupun badan kita busuk ke. Kan? Sebab tu disunatkan. Bila salat ni, terutamanya orang lelaki lah, bila nak pergi salat, kita pakai bau-bauan. Supaya tak ganggu jemaah lain, supaya wangi lah. Kan? Okay, itu pada adab sebelum masuk. Masa masuk masjid lah. Okay, yang kedua, berada dalam masjid pula. Bila ni tadi Ustaz sebut dah lah. Maksudnya, bila kita duduk dalam masjid, sampai kat masjid, masuk dalam masjid, kita menunaikan salat sunat tahiyatul masjid. Salat sunat sebagai apa? Sebagai tahiyah. Sebagai selamat datang ataupun penghormatan untuk masjid. Tahiyatul masjid dia panggil. Yang kedua adalah niat beriktikaf selepas selesai salat sunat tahiyatul masjid. Kan? Maksudnya niat iktikaf ni maksudnya kita duduk masjid ni niat dengan baik lah. Kita pergi masjid, kita nak salat, kita nak join program ke, program camp salat ke, kita nak dengar kuliah maghrib ke, kan, kita nak baca Quran ke. Maksudnya niat iktikaf ni maksudnya kita niat yang baik-baik dalam masjid lah. Okay. Terusnya duduk dengan tertib menghadap ke kiblat. Okay. Ni paling bagus lah, kan. Bukanlah maksud tak boleh duduk langsung, kan. Duduk pun macam mana pun tak apalah. Yang pentingnya duduk dalam keadaan beradab lah maksudnya. Okay. Lepas tu, menjaga ketenteraman masjid. Okay. Menjaga ketenteraman masjid. Kena jagalah ketenteraman masjid. Maksudnya jangan bising dalam masjid sebab ada orang nak baca Quran, ada orang nak salat. Okay. Yang seterusnya berzikir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu dan berselawat. Maksudnya duduk dalam masjid ni buat benda-benda yang baik lah. Okay. Memperkatakan sesuatu yang berfaedah. Kan. Termasuk juga adab dalam masjid. Okey, keluar masjid pula. Kan, sunat membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Okey. Kalau masuk tadi Allahumma ftahli. Kan, kalau keluar pula Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksud dia apa? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, berikanlah kelebihan kepadaku. Okey. Memulakan dengan langkah kiri. Kan, tadi kalau masuk kita suar kaki kanan. Keluar masjid kita suar dulu, kita keluar dulu. Suar ni macam tangan tak? Maksudnya kita apa? Kita melangkah, kan? Kita langkah kaki kita tu, kita buat keluar kaki kiri dululah. Masuk masjid ni dia bertentangan dengan masuk tandah. Kan? Kalau masuk tandah kita suar kaki kiri dulu. Kan? Bila keluar tandah kita suar kaki kanan. Tapi masjid, masuk dalam masjid kita suar kaki kanan. Kita langkah dengan kaki kanan. Bila keluar masjid kita langkah dengan
kaki kiri. Tu beza, dia lawan dengan masjid dengan tandah lah. Okey. Kemudian memberi salam kepada mereka yang berada di dalam atau berhampiran pintu masjid mengikut keadaan. Ni bagi salam lah. Ni bagi salam ni bukan dalam masjid je, kat mana-mana pun. Kan kalau kita jumpa orang Islam, kita bagi salam. Sama ada kita kenal ataupun kita tak kenal. Selalunya kita ni bagi salam dekat orang Islam yang kita kenal lah. Kawan kita, cikgu kita, mak ayah kita ke jumpa kat jalan. Ataupun orang ke, kawan kita ke, orang kampung kita ke. Tapi kadang kita tak bagi salam dekat kita kata apa? Orang-orang yang kita tak kenal. Sepatutnya apa? Nabi sebut kita bagi salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang kita tak kenal. Okey. Okey. Adab di masjid. Ni berdasarkan hadis ni, tak apalah, tak bacalah, pendek je. Okey, adab di masjid ni berdasarkan hadis ni lah. Kan? عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. Daripada Fatimah binti Rasulullah, katanya Rasulullah apabila memasuki masjid mengucapkan bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ni panjang sikit lah daripada kita tadi yang kat atas tu. Yang ni panjang sikit, tapi sama lebih kurang lah. Dan apabila keluar, baginda membaca bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ni ada berapa doa lah kan. Ni salah satu dia. Okey. Sikit je tajuk kita ni. Banyak dah. Pendek je tajuk ni. Okey, ringkas sikit. Okey, hikmah beradab di masjid. Okey, hikmah beradab di masjid. Siapa pula lah? Aina. Aina ada Aina? Aina? Oh, Aina. Aina ada? Ada Ustaz. Baru dengar suara Aina. Okey. Aina sambung ni hikmah. Dapat meningkatkan. Menenangkan. Dapat menenangkan akal fikiran ketika berada di dalam masjid. Kerana semua orang menjaga adab masing-masing. Okey. Lepas tu? Merasai ketenangan jiwa ketika berada di dalam masjid kerana masing-masing menumpukan sepenuh hati beribadah kepada Allah. Lepas tu, terusnya mengeratkan silaturahim sesama umat Islam. Mengeratkan persaudaraan. Mengeratkan persaudaraan sesama umat Islam. Okey. Timbul perasaan mahabbah kerana memenuhi tuntutan agama. Okey. Terus dapat melaksanakan
dapat melaksanakan ibadah dengan selesa dan khusyuk 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 apabila seseorang suasana suasana persekitaran okey tenteram tenteram. okey jika semua orang Jika semua orang beradab ketika berada di dalam masjid, okey kita dapat beribadah dengan khusyuk khusyuk. okey lepas tu memperkasakan fungsi masjid Memperkasakan fungsi masjid yang lebih meluas. okey lepas tu Masjid digunakan untuk kepentingan umat dan meningkatkan syiar syiar Islam. okey okey sudah kembali Kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. okey Baginda membina dan memakmurkan masjid di mana-mana sahaja baginda berada. Okey. Terima kasih Aina, berjaya juga. Okey. Hikmah dia. Sekejap. Okey. Hikmah beradab di masjid. Okey, yang pertama dapat menenangkan akal fikiran ketika berada di dalam masjid kerana semua orang menjaga adab masing-masing. Itu penting jaga beradab dalam masjid ni. Kan kalau tak beradab, kalau kamu pernah tengoklah ada video ada orang bergaduh dalam masjid kan. Ada siap tu imam kena tumbuk pun ada. Kan punya dahsyatnya tu. Jadi kalau gaduhnya tu jadi tak tenanglah kat masjid. Sebab itulah kena beradab dalam masjid ni, sebab kita kena hormat. Sebab apa? Sebab masjid ni adalah rumah Allah Taala. Sebab apa? Sebab kita bina tu untuk apa? Untuk semayang kan, untuk solat. Jadi kalau kita orang Islam sendiri yang tak menghormati masjid, siapa lagi nak menghormati kan? Jadi bila beradab dalam masjid, yang pertama dapat menenangkan akal fikiran. Kan? Ustaz tak tahulah pengalaman Ustaz. Sepanjang Ustaz hidup ni, dia antara yang seronok ketika kita solat ni adalah solat di masjid lah. Kan? Solat kat masjid ni kita rasa lebih tenang, lebih khusyuk, kan seronok semayang ramai-ramai. Cuma lah ni dia semayang kita tak boleh semayang dekat-dekat. Kan? Kalau dulu semayang dekat-dekat pun seronok. Kan? Sebab itulah kena jaga tadi kita belajar kan, kena pakai wangi-wangi. Sebab kita nak semayang sebelah orang. Mulut pula kena berus gigi, kena gosok gigi. Kan dalam hadis Nabi sebut, kalau tak menyusahkan umat aku nak suruh mereka bersiwak setiap kali waktu salat. Bersiwak ni maksudnya cuci gigi lah, bersugi. Kan kalau zaman kita ni banyak kita pakai berus gigi lah. Kan. Jadi Nabi nak suruh kita setiap kali waktu salat kita
beruih gigi lah kan, ataupun bersugi. Supaya apa? Supaya orang lain rasa tenang lah pergi masjid ni. Okay. Sekejap. Isyad ambil adik Isyad. Ambil adik nak apa? Okey, yang kedua pula. Merasai ketenangan jiwa ketika berada di dalam masjid kerana masing-masing menumpukan sepenuh hati beribadah kepada Allah. Okey. Yang kedua kita rasai ketenangan jiwa lah. Kita rasa tenang jiwa. Yang ketiga, mengeratkan. Okey, sat je. Okey. Yang ketiga mengeratkan persaudaraan sesama umat Islam. Bila kita berhimpun kat masjid, kita jumpa orang, kita jumpa orang Islam, timbul perasaan mahabbah kerana memenuhi tuntutan agama. Mahabbah ni apa? Perasaan kasih sayang lah. Kan sebab tu tujuan dia, bahkan dalam syiar Islam ni kita apa? Orang lelaki ni setiap minggu dia wajib pergi masjid. Sebab apa? Sebab kena semayang Jumaat. Kan, ada pun semayang yang lain tu mungkin tak sampai wajib lah kan, fardu kifayah kan, tapi semayang Jumaat tak boleh semayang kat rumah kan, semua orang lelaki kena semayang dekat masjid. Sebagai apa? Salah satunya nak mengeratkan persaudaraan sesama umat Islam. Yang seterusnya, dapat melaksanakan ibadah dengan selesa dan khusyuk apabila suasana persekitaran tenteram. Jika semua orang beradab ketika berada di dalam masjid, kita dapat beribadah dengan khusyuk. Kan? Ni ustaz pengalaman sebagai ustaz sendiri sebagai imam masjid. Kan? Jadi biasanya bila lama sekali, berapa bulan sekali kita akan cuci kapet kan, supaya apa? Tak mau ada bau. Kadang-kadang setiap minggu kita kata ahli jawatan kuasa ni ataupun pegawai masjid dia pakai semut minyak wangi kat masjid. Kan nak bagi wangi, nak bagi apa? Seronok orang main masjid. Kan buka aircon bila main semayang. Nak bagi apa? Nak bagi tak mau rasa panas, bagi selesa lah. Nak bagi apa? Supaya orang solat dia selesa ibadah tadi dan khusyuk. Okey. Yang seterusnya, memperkasakan fungsi masjid yang lebih meluas. Kan masjid digunakan untuk kepentingan umat dan meningkatkan syiar Islam. Boleh guna macam-macam lah. Hari itu kalau kamu ingat masa PKP, saya tak ingat PKP yang keberapa, masjid dekat Perlis ni digunakan untuk kelas. Kan kelas-kelas abang-abang kamu lah. Kan kelas-kelas untuk tingkatan 5 SPM. Kan kita guna dekat masjid. Sebab masa tu sekolah tak boleh. Kan boleh guna masjid. Jadi fungsi masjid ni banyak lah. Kan kadang-kadang kita buat majlis korban, kita buat kelas pengajian, kan buat tuition. Kan ada masjid, ada kelengkapan, kadang dia buat sukan, macam-macam lah. Benda-benda ni boleh meluas kan penggunaan masjid. Kemudian kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, baginda membina dan memakmurkan masjid di mana-mana sahaja baginda berada. Jadi masjid inilah tempat penyatuan orang Islam. Kan? Jadi kalau kita sebut macam mana orang Islam nak jadi baik, kita kena masjid lah. Sebab Nabi buat dan Nabi makmurkan masjid. Jadi masjid inilah tempat orang sahabat-sahabat nak jumpa Nabi. Orang-orang yang daripada negara yang lain pun mai jumpa Nabi dekat mana? Kat masjid lah. Kan? Jadi kita pun samalah. Kan? Kita ni orang Islam, kita kena gunakan masjid ni sebagai institusi yang maksudnya boleh menyebarkan agama Islam ataupun boleh merapatkan hubungan sesama Muslim. Okey. Ni yang terakhir. Okey, yang terakhir ni Ustaz minta siapa last lah seorang lagi. Kita punya Faiz. 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 Ya. Faiz, sambung Faiz. Baca yang terakhir dah ni. Kamu semua jangan takut nak baca. Baca je. Salah tak apa Ustaz tolong kan. Okey. Masjid merupakan Okey.
Syiar. Masjid merupakan syiar dan menjadi hak bersama Okey. Masyarakat. masyarakat Islam. Okey. Itu kita perlu Melibatkan melibatkan diri dalam aktiviti aktiviti yang diadakan di masjid. Lama tak baca. Tak apa, hang suruh baca tu. Kalau duduk kat rumah tak baca dah kan. Jadi eloklah start baca. Lama-lama pandai lah, kena selalu baca. Okey, antara cara mengimarahkan masjid okey. termasuklah Okey. Masuklah menunaikan solat fardu berjemaah okey. setiap waktu dan Okey. berazam untuk datang lagi ke masjid. Solat berjemaah merupakan fardu kifayah yang menunjukkan pentingnya masjid kepada umat Islam sebagai satu tempat ibadah. Nombor 2, tempat belajar membaca Al-Quran dan tafsir. Okey. Berzikir. Beriktikaf. Umat Islam dapat melakukan pelbagai ibadah di dalam masjid mengikut keperluan dan kemahuan sendiri. Okey. Malah boleh melakukan pelbagai jenis ibadah dalam satu masa. Okey. Yang 3. Nombor 3, mewujudkan bilik. Betul? Bilik Bagi musafir hal ini menggalakkan lebih ramai yang datang ke masjid. Di samping memenuhi keperluan semasa. Oleh ini mengamalkan masjid sebagai pusat ibadah setempat dan sejagat. Okey. Nombor 4, mengadakan pelbagai aktiviti untuk menarik minat semua lapisan masyarakat seperti sukan dan riadah. Okey. Terbaik Faiz, terima kasih. Ya. Kan, dia selalu baca nanti selalu cepat sikit, pandai kan. Kamu kena rajin sikit lah. Yang lain-lain pun sama lah.
Okay, duduk rumah-rumah, duduk kat rumah free-free tu baca buku pendidikan Islam, bacalah, selalu baca cakap lah. Kan, dia cara nak pandai baca adalah kena selalu baca. Macam tu je lah. Kan, nak pandai tulis, kena selalu tulis. Kan, benda simple je. Okay, ni yang terakhir lah. Okay, cara mengimarahkan masjid. Maksudnya macam mana kita nak imarahkan masjid? Maksudnya nak menghidupkan masjid. Kan, ihya ataupun imarah. Cara nak memakmurkan ataupun nak menghidupkan masjid. Masjid merupakan syiar dan menjadi hak bersama masyarakat Islam. Okay. Oleh itu kita perlu melibatkan diri dalam aktiviti yang diadakan di masjid antara kita kena melibatkan diri dalam aktiviti masjid. Okay, kita kena ingat masjid ni bukan hak imam. Bukan hak pengurusi. Bukan hak pegawai masjid. Kan, bukan hak ma'iz. Bukan hak AJK. Tapi masjid ni adalah hak orang Islam. Kan, jawatan-jawatan ni bah, orang yang diamanahkan untuk jaga masjid, bukan masjid tu rumah mereka. Kan? Jadi kamu kena ingatlah. Jadi kalau kita kena jagalah masjid. Kan? Maksudnya kalau orang nak buat fitnah kepada masjid, kita lah kena mempertahankan. Kalau masjid tu tak apa betul, kita lah kena perbetulkan sebab kita orang Islam. Kan? Dia bukan kita cari salah je sebab masjid ni adalah rumah Allah Ta'ala. Dan dia adalah milik semua orang Islam. Kan, kalau kita masjid banyak kat Perlis ni, kita kata setiap qaryah tu lah yang memilikinya. Kan, sebab setiap qaryah dia ada satu masjid. Maksudnya setiap kawasan dia akan ada satu masjid. Jadi orang yang kawasan tu lah yang memiliki masjid tu. Jadi masjid ni kena anggap untuk kita hak kita bersama lah. Jangan ingat masjid ni hak imam je. Imam tu dia dilantik. Dia diamanahkan untuk jadi imam. Kan, masjid tu bukan hak dia, hak kita bersama. Jadi kita pun maksudnya setiap orang tak boleh buat lebih kurang lah kat masjid. Kan, jadi ada peraturan dia, ada adab dia. Okay, jadi kita kena ikut. Okey, antara cara mengimarahkan masjid. Okay, yang pertama apa dia? Cara nak imarah yang paling basic sekali, kita menunaikan salat fardu berjamaah setiap waktu dan berazam untuk datang lagi ke masjid. Ni untuk utamanya untuk orang lelaki lah. Kan, kalau orang lelaki tak pergi masjid, siapa nak semayang kat masjid? Kan, jadi kita kalau tak mampu nak pergi tiap-tiap waktu, kita target lah satu waktu ke dua waktu kita pergi. Kan, contoh macam kamu kalau hari biasa ada kelas. Kan, lohak pun tak ada. Kamu pergilah waktu Aisyah, pergilah waktu subuh. Kan, ni dua waktu ni jarang kita ada kerja sangat. Kan, subuh lah paling tak ada kerja pada Ustaz. Kan, subuh ni patut kita kena pergi. Sebab apa? Sebab subuh ni memang kita tak, orang kerja pun tak masuk lagi. Kan, kecuali orang yang kerja yang on call lah, macam doktor ke, polis ke, memang dia kerja waktu tu. Tu cerita lain lah, orang kerja kilang ke kan. Tapi kalau kita tak kerja ni, selalunya ramai orang tak kerja. Jadi kita pergilah waktu salat waktu tu. Kan, macam orang kerja. Orang kerja dia buka kedai makan. Contoh dia buat jual-jual dekat pasar malam ke. Dia mungkin tak boleh pergi waktu maghrib dengan isyak. Tapi waktu subuh pergilah. Waktu zuhur dengan asar pergilah. Sebab apa? Sebab dia tak kerja. Jadi tengok situasi. Macam Ustaz sendiri, Ustaz jadi imam. Ustaz banyak zuhur dengan asar tak boleh. Sebab Ustaz banyak pergi sekolah apa semua. Kita pun bayang kat sekolah kadang-kadang. Kan? Jadi Ustaz banyak maghrib, isyak dengan subuh. Subuh lah Ustaz paling suka ambil lah. Sebab subuh paling selalu kita ada. Jadi kita kena cara nak imarahkan masjid, kita nak makmurkan masjid, kita pergi salat kat masjid. Itu paling basic. Ya. Salat berjemaah merupakan fardu kifayah yang menunjukkan pentingnya masjid kepada umat Islam sebagai satu tempat ibadah. Okay, ni kita paling basic lah. Okay, yang kedua, tempat belajar membaca Al-Quran dan tafsir. Kan, berzikir, beriktikaf. Kan, tambah masjid kat Perlis lah ni. Setiap kali selepas subuh, imam dengan jamaah, mereka akan baca satu muka surat Al-Quran. Satu muka surat. Dan baca terjemahan dia sekali, satu muka surat. Kan, kat Perlis ni semua masjid buat. Jadi kalau kita nak belajar Al-Quran, salah satunya kita boleh pergi yang tu lah. Bayangkan setiap hari satu muka. Kan, lah ni pun masjid Ustaz Niri dah sampai juzuk yang ke-7 dah. Daripada hari tu. Kan, itu banyak lama juga cuti sebab PKP tu tak boleh pergi masjid. Kan, tapi nak sebut kamu pada maksudnya tempat kita belajar membaca Al-Quran.
Umat Islam dapat melakukan pelbagai ibadah dalam masjid mengikut keperluan dan kemahuan sendiri. Maksudnya kita nak baca Quran seorang-seorang boleh, kita nak salat sunat boleh, nak berzikir boleh, kan? Okay, malah boleh melakukan pelbagai jenis ibadah dalam satu masa. Okay. Yang ketiga, mewujudkan bilik bagi musafir. Ni masjid, biasa masjid besar-besar lah. Kan dia buat satu bilik untuk orang yang musafir. Ustaz ingat dulu kalau masjid Ghufran dekat Kuala Lumpur, kan Ustaz belajar kat KL, kat Kuala Lumpur dulu. Ada satu masjid, nama masjid tu Masjid Ghufran. Dia memang dia memang atas masjid dia memang dia buat macam mini hotel. Maksudnya kalau orang musafir, mereka boleh main tidur dekat hotel dia. Sewa pun murah je. Bayaran dia murah je. Dan alhamdulillah, duit tu masuk kepada masjid lah. Jadi orang pergi musafir pun bila nak solat subuh pun senang. Turun bawah je, pergi masjid. Ada kita buat, kan? Okay. Hal ini menggalakkan lebih ramai yang datang ke masjid. Di samping memenuhi keperluan semasa, usaha ini juga dapat mengimarahkan masjid sebagai pusat ibadah setempat dan sejagat. Okay, yang keempat, mengadakan pelbagai aktiviti untuk menarik minat semua lapisan masyarakat seperti sukan dan riadah. Ni yang Ustaz sebut tadi dah kat kamu. Kan, kalau ke masjid tu ada kemampuan, kan boleh uruskan, ada tempat, mungkin dia pun boleh buat tempat tempat main sepak raga ke, main badminton ke, kan. Ini bergantung pada masjid dan keperluan dia lah. Okey, habis tajuk kita. Setakat ada soalan tak? Anis, ada soalan Anis? Ada tanya apa-apa tak? Anis, boleh faham tak Anis? 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 Tak dengar suara Anis slow sangat. Dengar Anis? Ada soalan tak? Anis? Ada dengar? Kamu slow sangat suaramu, tak dengar. Aina ada soalan Aina? Ya, Anis. Ni buka tu. Tak ada soalan cikgu. Tak ada. Okey. Faiz ada soalan Faiz? Tak ada. Tak ada. Okey. Aina? Tak ada. Tak ada. Alia ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada soalan, Ustaz nak bagi soalan lah. Okey. Kamu terus lepas kita habis kat sini je lah. Alhamdulillah. Kelas Google Meet ni habis kat sini je lah. Okay, kamu, Ustaz nak kamu buat latihan ke surat 215 ni. Habis kelas ni kamu buat terus lah. Okay, tak payah tangguh kan. Muka surat 215, soalan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan 5. 6 tak payahlah, 6 tu tinggi sikit. Nanti kita bila-bila kita bincang kelas lah tu. 1 hingga 5 tu. Okay. Muka surat 215. Tajuk tadi lah, tajuk berkaitan masjid ni. Kamu buat latihan 1 hingga 5. Okay, soalan 1 hingga 5. Okay. Okay, kalau tak ada soalan, Ustaz rasa sekadar tu lah. Okay, kalau untuk pagi ni. Okay, jadi macam biasalah, bila habis satu tajuk, kamu buat nota lah. Buat nota. Cuma nota kamu ni, kamu boleh buat dalam Rumi. Rumi. Sebab kamu pendidikan Islam ni, kamu boleh buat nanti periksa memang guna Rumi. Cuma buku teks je guna Jawi. Kan? Kamu boleh buat guna tulisan Rumi lah untuk nota. Jangan tangguhkan lah, tidak nanti makin banyak. Okay. Jadi saya rasa saya tangguhlah kelas kita pada pagi ni dengan tasbih kafarah. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.